Buletin Didik 18 Mac bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 988 pelajar tingkatan 1 hingga 4 bakal memulakan sesi persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Sarjana Putra Jenjarum pada hari pertama pengoperasiannya Isnin ini. Sekolah yang terbengkalai sejak 2019 ini diteruskan pembinaannya pada 2020 selepas Kementerian Pendidikan KPM memberi penekanan terhadap projek sekolah terbengkalai bagi menyelesaikan masalah ketiadaan institusi pendidikan yang mencukupi di kawasan tertentu. Sekolah satu sesi ini dilengkapi kemudahan 30 bilik darjah selain makmal sains, padang dan gelanggang bola keranjang. Bagi tinggal baharu 2022-2023 yang akan bermula 21 Mac ini, 10 kelas akan dibuka untuk tingkatan 1, diikuti 8 kelas tingkatan 2, 6 tingkatan 3 dan 2 kelas tingkatan 4. Majlis simbolik penyerahan kunci kepada KPM berlangsung siang tadi dihadiri Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Turut hadir Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid. Ianya merupakan satu kemudahan yang amat berharga kepada penduduk Sarjana Putra dan kami di Kementerian sentiasa committed untuk memastikan projek-projek yang terbengkalai dapat disiapkan secepat mungkin bagi memberi kemudahan kepada ibu bapa dan murid-murid di seluruh negara. Tambah Datuk Dr. Razi, sejak 2 tahun lalu KPM memberi tumpuan menyelesaikan pembinaan sekolah terbengkalai dalam usaha mengatasi masalah kepadatan tinggi di sesebuah sekolah. Ia tidak tertumpu di kawasan Lembah Kelang sahaja tetapi di seluruh negara. Kerana jika lebih lama kita biarkan projek itu terbengkalai, keadaannya semakin teruk, maka kos untuk membaik pulih itu akan menjadi jauh lebih tinggi. Jadi keutamaan kami adalah untuk memastikan yang terbengkalai ini jika masih ada dalam senarai kementerian akan diberi keutamaan. Beliau berkata perancangan pembinaan sekolah yang terbengkalai akan berada dalam konteks pembangunan infrastruktur KPM. Dalam pada itu, pengoperasian SMK Bandar Sarjana Putra atau Saputra bermula 21 Mac ini melegakan penduduk setempat. Ia menyuraikan tekanan tinggi ibu bapa yang terpaksa menghantar dan mengambil anak mereka di sekolah yang lebih jauh setiap hari. Pendaftaran masuk pelajar baru turut diadakan hari ini di Saputra. Rata-rata ibu bapa yang ditemui melahirkan kelegaan tidak perlu lagi menghantar anak mereka sejauh 10 hingga 20 km setiap hari. Sekaligus menjimatkan masa bagi ibu bapa yang juga perlu bekerja jauh dari Bandar Sarjana Putra. So bila sekolah ni dah ada, rumah memang ada dekat sini. So lebih kurang tak jauh lah, lebih kurang 1 kilometer macam tu lah. Cuma dia akan jimat satu jarak, nombor 2 traffic jam. Senang sikit lah sebab jalan sesak kan, pagi-pagi jam. Kalau sini dekat sikit, anak pun boleh bangun lewat sikit. So kena ulang alik masuk hari Jumaat, kena 3 kali 4 kali kena keluar. So ambil dia kan, lepas tu petang kena masuk lagi. Susah lah, so nasib baiklah dia dah buka sekolah ni, Alhamdulillah lah. Menurut penolong kanan pentadbiran sekolah Azman Sharif, Saputra telah dilengkapi dengan perabot asas dan bersedia menerima kehadiran 988 murid. Dan ini adalah merupakan satu yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Bandar Sarjana Putra, yang mana Bandar Sarjana Putra ini mempunyai bilangan penduduk lebih 66,000 orang. Jadi sebelum ini kebanyakan anak-anak mereka bersekolah di Petaling Perdana. Ya, jadi alhamdulillah dengan pengumuman WB Menteri dan alhamdulillah projek ini telah pun siap dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh warga SMK Bandar Sarjana Putra. Seperti yang diumumkan KPM sebelum ini, sesi persekolahan Saputra bagi Penggal 1 2022-2023 akan dilaksanakan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 2 minggu sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bersemuka pada 4 April depan. Pada perkembangan berbeza, KPM hampir menyelesaikan penempatan 18,702 guru menerusi pengambilan khas secara one-off bagi menyelesaikan isu penempatan dan kekurangan guru. Menurut Datuk Dr. Razi, hampir 14,000 daripada guru tersebut akan menerima pemakluman penempatan mereka bermula hari ini. Kita lihat jumlah kekurangan itu terlalu besar. Bila saya masuk ke kementerian, 18,000 gap. Dia biasanya kekurangan guru ini sekitar 3-4 ribu setahun, ya. Ada yang pencen, ada yang berhenti dan sebagainya. Tapi apabila lama dibiarkan gap ini berterusan, maka tekanan pada sistem di sekolah itu amat besar.
Tambah beliau, pengambilan guru baharu ini secara tidak langsung menyelesaikan isu pertukaran guru di mana KPM telah meluluskan lebih 55% permohonan. Ia yang tertinggi dalam sejarah kerana sebelum ini hanya 20 hingga 30% sahaja permohonan diluluskan. Jelas Datuk Dr. Razif keutamaan diberi kepada pertukaran guru lama seperti yang memohon pulang ke Semenanjung. 3 buah negeri yang jumlah pertukaran guru minimum iaitu Kelantan, Kedah dan Terengganu juga memperoleh manfaat dengan tindakan proaktif KPM dalam isu berkenaan. Guru, jurulatih atau tenaga pengajar yang terbabit dalam aktiviti sukan dan kokurikulum secara bersemuka dengan pelajar di kawasan sekolah bermula Isnin ini perlu lengkap vaksinasi COVID-19. Perkara itu ditetapkan susulan kebenaran Kementerian Pendidikan KPM mengenai pelaksanaan semula aktiviti berkenaan bagi sesi akademik 2022-2023 seperti diumumkan Datuk Dr. Razif Jidin semalam. KPM dalam satu kenyataan hari ini berkata individu yang terlibat bersama murid itu perlu lengkap vaksin adalah antara beberapa penambahbaikan ke atas tata cara pelaksanaan aktiviti sukan dan kokurikulum di dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. KPM turut membenarkan penganjuran aktiviti, pertandingan atau kejohanan sukan dan kokurikulum namun pelaksanaannya terhad di dalam kawasan sekolah dan membabitkan murid, guru, jurulatih atau pengajar sekolah berkenaan sahaja. Pelaksanaan aktiviti sukan dan kokurikulum dalam kawasan sekolah yang membabitkan agensi luar pula perlu mendapat kebenaran KPM. KPM juga berhak membatalkan sebarang penganjuran atau penyertaan dalam aktiviti atau pertandingan sukan dan kokurikulum jika didapati penganjur tidak mengikut ketetapan. Ia turut menegaskan semua aktiviti hendaklah mematuhi garis panduan, lampiran pelaksanaan aktiviti sukan dan kokurikulum SOP ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Lampiran berkenaan boleh diperoleh menerusi pautan di laman sesawang KPM. Kerajaan menerusi Yayasan Keluarga Malaysia akan menyegerakan pengagihan sumbangan kepada anak-anak yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19 atau kemalangan lain. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, setakat ini 1,600 anak yang terkesan akan menerima bantuan secara terus bagi meringankan beban mereka. Kami sudah beritahu KSN tadi, kita takkan tunggu ke negeri-negeri, kita akan bayar terus segala sumbangan untuk meringankan beban mereka, terutamanya persekolahan. Sesi persekolahan akan bermula, sesi kajian tinggi pun mungkin akan bermula atau sedang bermula. Jadi mana-mana yang perlu mendapatkan bantuan daripada Yayasan Keluarga Malaysia ini, kita akan segera selesaikan. Tambah beliau, bantuan ini adalah lanjutan daripada siri bantuan yang sudah diberikan kerajaan sebelum ini dalam usaha membantu meringankan beban mereka. Beliau hadir menyampaikan sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL hari ini. Seramai 42 penerima terdiri daripada anak-anak yang kehilangan ibu bapa akibat pandemik COVID-19 menerima sumbangan. Seramai 6,067 graduan Universiti Putra Malaysia UPM akan menerima ijazah dan diploma masing-masing pada Majlis Convocation UPM ke-45 yang akan bermula esok. Ini adalah Majlis Convocation UPM yang kedua sejak negara dilanda pandemik COVID-19. UPM kembali mengadakan Majlis Convocation ke-44 pada Januari lalu selepas tertangguh hampir 2 tahun. Bagi majlis ke-45 kali ini, seramai 484 graduan akan menerima ijazah Dr. Falsafah diikuti ijazah sarjana seramai 1,611 graduan. Tidak terkecuali penerimaan ijazah sarjana muda kepada 3,564 graduan dan 483 graduan akan menerima diploma. Tuanku Chancellor UPM Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan mengurniakan ijazah kepada graduan pada sidang pertama majlis esok. Dalam pada itu, pada perkembangan berbeza, seramai 18,241 penuntut UPM kembali ke kampus. Pendaftaran masuk melibatkan kampus Sedang Selangor dan kampus Bintulu Sarawak bermula Rabu lalu hingga hari ini. Kemasukan pelajar kali ini mengikut pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat yang dikawal oleh pengurusan kolej kediaman masing-masing.
Sedar tak sedar, Isnin ini pelajar kembali ke sekolah selepas bercuti panjang. Pelbagai pengalaman pasti ditempuh untuk dikongsi bersama rakan-rakan. Sebagaimana sekumpulan pelajar yang mengikuti program cuti sekolah anjuran sebuah badan amal Darul Jariah di Bukit Beruntung, Rawang, Selangor bermula pada 28 Februari lalu, program yang menyediakan pelbagai aktiviti itu berakhir siang tadi. Lebih menarik, penganjur tidak mengenakan sebarang bayaran sepanjang 3 minggu program berlangsung. Seni bela diri antara aktiviti yang diterapkan pihak penganjur Darul Jariah. Yang menarik, ada pelajar yang hadir tanpa pengetahuan asas mengenai persilatan ini, tetapi sudah mampu membuka langkah hasil tunjuk ajar yang diterima. Bukan setakat mendalami ilmu memanah, pelajar juga dapat merasai suasana dan debaran bertanding dengan inisiatif penganjur mengadakan pertandingan. Bagi yang mencatat markah tertinggi, penganjur turut menyediakan hadiah. Mula-mula saya masa first time datang, saya ingatkan saya tak suka sebab saya memang tak aktif sangat. Saya tak aktif sangat bab-bab bersenam semua ni, saya memang suka duduk kat dalam. Tapi lepas first time cuba naik kuda memang nak datang lagi. Kalau boleh tiap-tiap hari nak datang. Mengajar belajar silat, memanah. Yang memanah tu belajar cara pegang dia. Lepas tu belajar cara merawat haiwan, bersihkan kandang kuda, sarang, reban semua. Aktiviti yang disediakan bukan sahaja berbentuk kekuatan fizikal. Pelajar juga dibekalkan dengan pelbagai asas ilmiah, antaranya penyembelihan kambing, memasak, solat dan pengurusan jenazah, juga majlis-majlis ilmu. Anak-anak kat luar ni, ibu bapa kat luar sana, ada peluang ambil. Jangan lepaskan peluang macam ni. Peluang ni amat berharga. Tak ada tempat lain yang boleh bagi secara percuma. Kat sini saja. Memanah, berkuda, semua secara percuma. Setakat ni kalau memang masuk camp ni memang handphone diorang tak ada lah kat sini. Kalau selalu duduk rumah tu memang handphone je lah kan. Kalau kat sini alhamdulillah lah. Banyak aktiviti diorang boleh buat daripada sebelum ni duduk rumah je kan. Tak ada buat apa-apa. Kat sini memang banyak aktiviti lah. Diorang punya time tu memang penuh lah. Apa yang pasti, selepas 2 program cuti sekolah yang dianjurkan mendapat sambutan, pengasas Darul Jariah Jah Awang Kedik mula memikirkan penambahbaikan dan aktiviti baru yang akan diperkenalkan pada program mendatang. Untuk kali ini saya tak sangka, saya buat dalam masa sehari saya umum dekat FB, siapa yang nak hantar anak untuk camp cuti sekolah, program cuti sekolah, luar daripada Selangor pun hantar. Dari Negeri Sembilan, daripada Perak, datang semata-mata nak bagi anak di aktiviti. Kita bukan pasal percuma, bukan. Kita nak bagi diorang pendedahan awal. Ke arah itu, beliau merangka untuk mengadakan lebih banyak kemudahan buat pelajar. Antaranya pembinaan lebih banyak tandas, juga tempat mengambil wuduk yang selesa. Darul Jariah sememangnya bukan asing, khasnya di Hulu Selangor sebagai badan amal yang pantas ke depan membantu golongan asnaf dan mereka yang memerlukan bantuan. Bertemu kembali. Cuti sekolah ini pastinya ibu bapa mencari aktiviti yang bukan sahaja menarik dan menyeronokkan, malah bermanfaat untuk anak-anak. Petroscience The Discovery Centre antara lokasi yang menawarkan pelbagai aktiviti sepanjang cuti sekolah sehingga 31 Mac ini. Sebenarnya cuti sekolah ini, Petroscience membawa pengunjung menyelami dunia kimia dan aplikasinya. Menurut pemangku pengarah bahagian program Petroscience, Izahana Fitri Emrawi, pelbagai aktiviti dan bengkel sains ditawarkan, antaranya seminar pendidikan STEM digital dan aktiviti Champ Solve. Antara aktiviti hands-on yang ditawarkan tu termasuklah spinning flower. Spinning flower ni aktiviti mudah yang menggalakkan anak-anak kecil meneroka topik kimia dan mereka dapat memahami konsep geseran menggunakan aktiviti-aktiviti yang mudah yang boleh diulang balik bila mereka balik ke rumah nanti. Selain itu, pengunjung berpeluang menyertai bengkel pendidikan interaktif melalui Petroscience Discovery Workshop. Bengkel ini memberi peluang kepada peserta mempelajari komponen litar elektrik, menerokai dunia pengkodan dan mendalami dunia warna serta meningkatkan kemahiran motor. Sepanjang cuti sekolah, Petroscience beroperasi dari jam 9.30 pagi hingga 6.30 petang.
Sukan. Tumpuan peminat badminton negara pasti terarah ke Utilita Arena di Birmingham hari ini apabila Lee Zijia turun dengan misi mempertahankan kejuaraan All England. Begitupun tugas berat menanti Zijia apabila dijadual menentang bekas pemain nombor 1 dunia dari Jepun Kento Momota. Pertemuan Lee Zijia menentang Kento Momota dijangka bermula jam 1 pagi nanti waktu Malaysia. Zijia kini di ranking ke-7 dunia sementara Momota di kedudukan 2 dunia. Zijia melangkah ke peringkat suku akhir semalam selepas mengatasi cabaran pemain Kanada Brian Young. Set pertama Zijia dipaksa bekerja keras sebelum menang 26-24. Penguasaan mula ditampilkan Zijia pada set kedua untuk meraih kemenangan mudah 21-11 selepas melengkapkan pertarungan selama 45 minit. Kejayaan Zijia bagaimanapun gagal dituruti 5 lagi wakil negara, antaranya kecundang gadingan lelaki profesional Ong Yeo Sing dan Teo Yi. Mereka tewas kepada beregu Indonesia Muhammad Syahibul Fikri dan Bagas 22-24, 21-13 dan 17-21 pada aksi yang berlarutan 55 minit. Ini kabar yang baru kami terima dari Birmingham. Beregu wanita negara Pelitan dan MT dah tersingkir selepas tewas pada aksi suku akhir menentang beregu Korea Selatan Jong Nan Eun Kim Hyo Jeong. Menang 21-15 pada set pertama, pasangan negara gagal mengekalkan rentak tewas 2 set berikutnya 17-21 dan 9-21. Tenis terbuka Indian Wells. Pilihan keempat Rafael Nadal meneruskan kemarahan ke separuh akhir selepas mengatasi pemain Australia Nick Kyrgios. Menanti Nadal rakan senegara Carlos Alcaraz yang menyingkirkan pilihan ke-12 Cameron Norrie di suku akhir. Aksi sengit berlangsung antara Rafael Nadal dan Nick Kyrgios. Kelebihan tetap memihak Nadal menang dengan keputusan 7-6 pada set pertama. Bersambung set kedua, kebangkitan berjaya dilakukan Kyrgios menang 7-5 untuk mengheret permainan ke set penentuan. Nadal kembali memperkemaskan permainan, mengesahkan kemenangan 6-4, menamatkan pertarungan hampir 3 jam untuk mara ke separuh akhir. Pilihan ke-19 Carlos Alcaraz jelas berada dalam kelas tersendiri ketika menundukkan jago Britain Cameron Norrie dalam satu lagi aksi suku akhir. Menang 6-4 pada set pertama, penguasaan berterusan disajikan Alcaraz menamatkan set kedua 6-3. Alcaraz dan rakan senegara Nadal kini terpaksa berdepan sesama sendiri pada saingan separuh akhir. Dalam saingan wanita, pilihan kelima Paula Badosa menepati ramalan mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil Rusia Veronika Kudermetova. Badosa menang 6-3 pada set pertama sebelum mengesahkan tempat kepusingan seterusnya menerusi keputusan 6-2 menamatkan perlawanan yang mengambil masa selama 79 minit. Badosa dijadualkan menentang jago Greece Maria Sakkari pada aksi separuh akhir. Visual secara dekat pemanduan jentera F1 oleh pelumba Jepun Yuki Tsunoda mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Tarushdi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.